Saya akan tumpu kepada soalan-soalan yang dibangkitkan oleh dalam perbahasan sahaja. Isu-isu lain saya tidak akan sentuh. Ya, betul. Terlebih dahulu, Datuk Yang Ketua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan tahniah kepada TYT, Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi Haji Anwar Razak atas pelantikan sebagai Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang yang ke-8, serta ucapan terima kasih atas kesudian TYT Tun untuk hadir dan merasmikan mesyuarat Dewan Undangan Negeri. Harapan kami semua, semoga negeri Pulau Pinang bertambah maju dan makmur di bawah pentadbiran dan pemerintahan TYT Tun. Tidak dilupakan juga ucapan selamat menyambut Hari Kebangsaan Negara Malaysia yang ke-64 kepada semua rakyat Malaysia, khususnya penduduk negeri Pulau Pinang. Walaupun kita semua sedang mengalami kesukaran akibat pandemik COVID-19 yang masih menular, saya yakin dengan daya tahan ataupun resilience rakyat negeri Pulau Pinang yang tidak pernah mengaku kalah, negeri ini sudah tentu akan bangkit kembali pada masa yang akan datang. Justru kerajaan negeri sedang mengambil langkah proaktif bagi merangka pelan jangka pendek, sederhana dan panjang untuk meneliti dan merancang strategi untuk memulihkan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu pembangunan infrastruktur dan pengangkutan di negeri Pulau Pinang bagi memacu pertumbuhan ekonomi yang mampan serta mengurangkan impak negatif kepada sektor ini. Datuk Yang Ketua, Yang Berhormat Bukit Tambun bertanya berkenaan status projek Jambatan Valdor melintasi Sungai Tengah serta sambungan jalan perusahaan Valdor yang sepatutnya selesai. Selain itu, Yang Berhormat juga turut bertanya mengenai isu sambungan jalan dari Bandar Tasik Mutiara ke Hijauan Hills. Sebagai maklumat Yang Berhormat, terdapat isu kelulusan pelan dan isu kerosakan jalan yang telah berlaku bagi pelaksanaan projek Jambatan Valdor. Bagi isu kelulusan pelan, pihak MBSP telah mensyaratkan agar pusingan U disediakan bagi kenderaan berat. Pihak PDC pula akan berbincang dengan pihak MBSP dalam masa terdekat untuk perkongsian berkenaan bagaimana untuk mengongsi dana antara pemaju-pemaju di Valdor. Manakala bagi isu kerosakan jalan adalah disebabkan faktor reka bentuk oleh pihak konsultan yang tidak mematuhi spesifikasi dan pembinaan oleh pihak kontraktor yang tidak mematuhi plan. Justru mesyuarat bersama Yang Berhormat Bukit Tambun sendiri pada 27 Julai yang lalu telah bersetuju supaya kelulusan pelan diperolehi dan perkongsian dana dipersetujui sebelum kerja pembinaan dilaksanakan di tapak. Selain itu, untuk isu sambungan jalan Bandar Tasik Mutiara ke Hijauan Hills, kerajaan negeri telah memutuskan agar pembinaan jalan tersebut disyaratkan kepada pemaju Tetuan Palmington Sdn Bhd sekiranya pemaju mengemukakan permohonan kebenaran merancang yang baru bagi projek di Bandar Tasik Mutiara kelak. Ini termasuk juga projek-projek di sekitar Bandar Tasik Mutiara dan bukan hanya tertakluk kepada pemajuan di township tersebut. Pembinaan jalan ini perlu dijalankan sebelum projek baru boleh dimulakan. Walau bagaimanapun, sehingga kini MBSP masih belum menerima sebarang PKM daripada pihak pemaju. Datuk Yang Ketua, Yang Berhormat Pematang Berangan bangkit mengenai kemalangan yang kerap berlaku di Jalan Utama Tasik Glugor dan Simpang 3 Kampung Tok Bedu. Jalan Kampung Tok Bedu adalah laluan utama kepada penduduk di sekitar kawasan tersebut, termasuk dari kepala batas yang kerap menggunakan jalan tersebut. Sebagai maklumat Yang Berhormat, pihak JKR telah membuat bancian lalu lintas dan hasil bancian mendapati terdapat keperluan bagi pemasangan lampu isyarat di persimpangan tersebut. Jadi JKR akan angkat hasil bancian lalu lintas ini untuk mendapatkan kelulusan melalui mesyuarat jawatankuasa lalu lintas di peringkat MBSP. Seterusnya, pihak JKR akan memohon peruntukan melalui bajet pembangunan tahun 2022 untuk tujuan pembinaan lampu isyarat ini. Selain itu, Yang Berhormat Pematang Berangan juga membangkitkan isu untuk membina lampu isyarat bagi mengurangkan kesesakan di Simpang 3 Pokok Tampang. Untuk isu ini Yang Berhormat, JKR tidak ada perancangan untuk memasang lampu isyarat di persimpangan tersebut kerana telah pun ada lampu isyarat dengan jarak lebih kurang 50 meter daripada simpang di situ. Selain itu juga, sekiranya dilaksanakan pembinaan lampu isyarat akan melibatkan kerja-kerja pengalihan kedai-kedai sedia ada dan memerlukan pelebaran jalan untuk kelancaran trafik. Walau bagaimanapun, pihak JKR akan membuat penambahbaikan dengan menambah bilangan transverse bar serta papan tanda amaran di kawasan berkenaan supaya pemandu dan penunggang kenderaan lebih berwaspada.
Seterusnya yang buat pematang berangan mohon juga. mencela. Oh, sila. Terima kasih Datuk Inspektor, terima kasih Tanjung Bunga atas penjelasan. Cuma mungkin ada sedikit kekeliruan tentang lokasi tu yang saya faham tadi tidak ada keperluan untuk simpang pokok tampang tu. Yang saya maksudkan dalam perbahasan saya semalam adalah simpang dari kalau Tasik Lugo, simpang pokok tampang menuju ke Lahar Yoi di sebelah kanan dan di sebelah kiri ke Padang Menora. Maksudnya mungkin ada keperluan di situ, simpang 3 yang mungkin boleh dikaji semula untuk sama ada perlu atau tidak. Sebab di situ pun ada kesesakan berlaku kerana laluan utama dari Tasik Lugo ke Sungai Dua. Okey, Terima kasih. saya akan minta Yang Berhormat pegawai-pegawai untuk berhubung dengan Yang Berhormat lah untuk memastikan lokasi tersebut dan juga mungkin boleh bincang mengenai keperluan ya, dengan pegawai JPR. Okey, Yang Berhormat Pematang Berangan juga memohon menaik taraf jalan ban di kawasan sawah padi di lorong 28. Pangkalan batu pokok tampang di pesisiran Sungai Tok Keramat. Betul. Okey, JPS memaklumkan bahawa jalan ladang di ban pesisir di kawasan tersebut merupakan jalan bagi tujuan mekanisasi ladang dan digunakan untuk proses penghantaran input-input pertanian seperti baja, racun dan biji benih bagi kawasan jelapang padi. Jalan tersebut adalah di bawah projek Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu ataupun AIDA Negeri Pulau Pinang, di mana fungsi asal jalan pertanian adalah sesuai untuk tujuan jentera pertanian. Bagi isu ini, keperluan menaik taraf jalan tersebut akan dikaji dan dicadang oleh dan sekiranya dipersetujui akan dicadangkan oleh JPS kepada pihak AIDA lah. Yang Berhormat Pematang Berangan juga sentuh mengenai pembinaan tembok tebing di sepanjang tali air di Kampung Belukar di mana telah berlaku kes kemalangan. Sebagai maklumat Yang Berhormat, pembinaan tembok penahan tersebut telah pun diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-11 dan telah dilaksanakan di tali air G Blok M5D sepanjang 700 meter selepas berlaku kejadian kemalangan tersebut. Datuk Yang Ketua, mengenai isu tempatan banjir, Yang Berhormat Sungai Dua ada membangkitkan mengenai kesan ya banjir di negeri Pulau Pinang. Saya rasa Kerajaan Negeri telah banyak kali pun memaklumkan banyak peruntukan yang telah dibelanjakan melalui projek-projek high impact dan juga projek-projek persekutuan bagi menangani isu banjir. Bagi maklumat semua, 2 projek high impact telah pun siap pada tahun ini, iaitu RTB 4 dan RTB Parit 5, RTB Parit 4 dan RTB Parit 5, kedua-duanya di kawasan SPT. Dan bagi daerah SPU pula, RTB Mak Mandin bakal siap juga dalam bulan-bulan yang akan datang, serta juga RTB Sungai Nipah dan RTB Bayan Baru di daerah Barat Daya juga akan siap pada tahun ini. Satu lagi RTB berimpak tinggi iaitu Kolam Takungan Alma di Bukit Mentajam sedang dalam pembinaan dan dijangka siap pada penghujung tahun 2022. Selain itu, JPS melalui Kerajaan Persekutuan juga telah menyiapkan projek RTB Sungai Kerian di SPS, manakala RTB Teluk Kumbar dalam proses pembinaan dan dijangka siap pada penghujung tahun ini. Datuk Yang di-Pertua, Sungai Dua membangkitkan isu banjir dan punca utama banjir. Yang Berhormat, kejadian banjir ini saya rasa Yang Berhormat pun sedia maklum, ya, banyak faktornya, antaranya keadaan geografi di mana negeri Pulau Pinang ni sebenarnya berada di kawasan hilir sungai-sungai yang mengalir dari negeri Kedah. Kebanyakan banjir pun kadang-kadang di kawasan seberang perai berlaku bukan sebab hujan di Pulau Pinang, tapi hujan di Kedah, yang di mana airnya terlalu banyak melimpah ke kawasan seberang perai. Dan lagi-lagilah apabila air laut pasang, jadi menjadi satu pertembungan antara air laut dan air hujan. Selain daripada itu, punca-punca berlaku banjir juga adalah sistem peparitan yang terhalang oleh sampah sarap, utiliti ataupun jambatan yang lama dan rendah.
Pihak JPS sentiasa menangani isu berkaitan dengan menggunakan peruntukan penggunaan kerajaan negeri dan juga peruntukan kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri telah mengenal pasti 63 kawasan hotspot banjir yang masih aktif di seluruh negeri dan dijangka dengan projek-projek tempatan banjir yang sedang dirangkakan menjelang tahun 2030 sebanyak 48% daripada keseluruhan hotspot dapatlah kita kurangkan. Yang Berhormat Pantar Jejak ada bertanya mengenai kawasan hotspot banjir yang berlaku di kadun beliau. Sebagai maklumat, kawasan hotspot banjir yang tertumpu di Pantai Jejak adalah di kawasan Bayan Baru. Dan oleh itu, kerajaan negeri telah mengambil inisiatif bagi melaksanakan projek tempatan banjir Bayan Baru sebagai salah satu projek tempatan berimpak tinggi dengan kos sebanyak 20.2 juta ringgit. Kemajuan fizikal adalah 78% dan dijangka siap pada hujung tahun ini. Datuk Yang Di-Pertua, projek PTMP. Kerajaan negeri bertanggungjawab untuk memastikan projek-projek yang telah dirancang di bawah PTMP ataupun Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang, termasuk projek PSR Penang South Reclamation, dilaksanakan demi kepentingan rakyat. Walaupun terdapat kritikan maupun bantahan, kerajaan negeri tetap komited untuk membantu rakyat memahami manfaat yang akan diperolehi daripada projek-projek ini dan memastikan tiada sebarang komuniti terpinggir dari arus pembangunan. Projek-projek ini merupakan penyumbang utama kepada pelaburan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi negeri Pulau Pinang. Peranan PTMP adalah untuk menyelesaikan masalah lalu lintas, khususnya dengan menyediakan sistem pengangkutan rel yang akan mengurangkan kebergantungan penduduk negeri Pulau Pinang terhadap kenderaan persendirian. Selain menambah baik tahap kehidupan dan keselesaan rakyat, projek ini turut dapat membantu meningkatkan produktiviti dan daya saing negeri ini sebagai sebuah destinasi pelaburan dan pelancongan antarabangsa. Status terkini bagi projek-projek di bawah jalan-jalan utama dan terowong adalah seperti berikut. Pakej 1, jalan berkembar dari Tanjung Bunga ke Teluk Bahang dalam proses menentukan option jajaran. Pakej 2, jalan pintasan Lebuh Tun Dr. Lim Chong Yu ke Air Hitam. Kerja-kerja awalan bagi fasa pembinaan pakej 2 telah dijalankan pada 31 Oktober. Di samping itu, proses pengambilan balik tanah juga sedang dilaksanakan. Namun begitu, ada berlaku tergendala disebabkan PKP lah. Ya, banyak kerja yang tidak dapat dijalankan, termasuk juga kerja-kerja perunding seperti soil investigation yang di mana perunding itu tidak dibenarkan masuk ke dalam tapak disebabkan perintah kawalan pergerakan. Pakej ketiga kini iaitu projek jalan pintasan dari Persiaran Geni ke Lebuh Tun Dr. Lim Chong Yu kini sedang dalam tindakan pihak kontraktor memutamakan reka bentuk terperinci. Dan pakej 4, pihak kerajaan negeri masih dalam iaitu terowong. Untuk terowong, pihak kerajaan negeri masih dalam tindakan memuktamadkan kelulusan bagi draft laporan kajian kebolehbelaksanaan yang dikemukakan oleh pihak kontraktor. Walaupun penularan wabak COVID-19 ini telah menyebabkan pelaksanaan projek komponen PTMP banyak yang tergendala pada peringkat awal kerana kekangan dan halangan terhadap kerja-kerja yang dirancang. Datuk Yang Di-Pertua, kerajaan negeri tetap menganggap pelaksanaan PTMP ini amat penting. Lagi-lagilah dalam keadaan semasa kerana projek ini akan memainkan peranan sebagai pembangkit ekonomi, khususnya dalam keadaan pasca COVID yang akan datang. Dalam jangka masa pendek, pelaksanaan PTMP dan PSR akan menjana peluang perniagaan dan kepada banyak syarikat-syarikat pembekal bahan pembinaan dan juga perkhidmatan tempatan. Peluang perniagaan ini akan membolehkan syarikat-syarikat ini menjana pendapatan dan mengekalkan pekerja-pekerja mereka selain membayar cukai kepada kerajaan. Manakala bagi jangka masa panjang, PSR menyasarkan FDI ataupun Foreign Direct Investment dengan anggaran sebanyak 70 bilion ringgit dan KDNK dianggarkan sebanyak 1.5 trilion ringgit serta mewujudkan lebih 300,000 pekerjaan menjelang tahun 2050. Pembangunan ini akan menjadi pembangkit perkembangan sektor pembuatan dan perkhidmatan yang memacu ekonomi negeri. Semua usaha ini harus dilaksanakan mengikut perancangan supaya negeri Pulau Pinang tidak ketinggalan dalam ekonomi dunia yang semakin mencabar. Sekiranya ditangguhkan,
pelaksanaan projek-projek yang terlibat akan memakan kos yang lebih tinggi di masa depan. Salah satu rancangan untuk menjadikan Pulau Pinang lebih berdaya saing adalah melalui pengembangan zon perindustrian bebas bahan lepas untuk menarik pelabur, iaitu ke Pulau A yang akan berada di kawasan selatan bahan lepas. Zon industri di Pulau A akan dibangunkan sebagai taman perindustrian teknologi tinggi yang kita namakan sebagai Green Tech Park untuk menarik pelabur antarabangsa dalam sektor E&E berteknologi tinggi pada masa depan. Pembangunan Green Tech Park ini adalah berbeza daripada taman perindustrian sedia ada kerana ia direka bentuk secara khusus untuk menyediakan infrastruktur bagi menyokong keperluan IR 4.0 seperti teknologi digital, e-dagang, artificial intelligence, 5G, Internet of Things, robotik dan automation. Selain itu, pembangunan Green Tech Park juga akan memenuhi prinsip-prinsip ESG ataupun Environmental, Social dan Governance serta Sustainable Development Goals dan juga mengambil kira cadangan Low Carbon Cities Framework. Taman perindustrian baru ini juga akan berjiran dengan sebuah software campus yang mempunyai pusat pentadbiran kerajaan negeri, pusat seni dan budaya, pusat convention, pusat komersial dan juga tarikan pelancongan. Kerajaan negeri yakin bahawa Green Tech Park akan menjadi satu jenama antarabangsa baru dalam menambah baik dan mengukuhkan kedudukan Pulau Pinang dalam rantaian nilai sektor E&E dunia bagi 30 tahun yang akan datang. Datuk Yang Bertua, walaupun menghadapi cabaran untuk mendapatkan kelulusan dan peruntukan bagi projek-projek ini, tetapi kerajaan negeri tidak pernah berputus asa. Buat masa ini, kerajaan negeri masih menantikan kelulusan Pelan Pengurusan Alam Sekitar EMP bagi projek PSR dan sementara itu aktiviti pra-pembinaan seperti kerja ukur dan siasatan tanah akan diteruskan di tapak projek. Walau bagaimanapun, kerja-kerja penambakan tidak akan dilaksanakan sehingga kelulusan EMP diberikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Justru Yang Berhormat Sungai Dua usah khawatir kerana kerajaan negeri memberi jaminan bahawa pelaksanaan PSR ini hanya akan bermula setelah kelulusan EMP diperolehi. Kerajaan negeri juga akan memastikan kesan-kesan seperti selut dan lumpur akan dikawal dengan mitigasi-mitigasi. Selain itu, kerajaan negeri sedang menyusuli kelulusan akhir untuk memutamatkan bahan lepas LRT yang telah pun mendapat kelulusan bersyarat pada 18 Julai dan dijangka akan mendapat kelulusan sepenuhnya daripada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD harap-harap pada tahun depan lah. Memandangkan kerajaan negeri masih dalam perbincangan bersama MAHB untuk memutamatkan jajaran dan stesen bahan lepas LRT di kawasan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Kerajaan negeri juga dalam proses mendapatkan kelulusan EMP bagi projek Pan Island Link 1. Di samping itu, pada peringkat ini juga pelantikan perunding bagi kerja-kerja pelaksanaan projek PIL 1 ini sedang dijalankan dan dijangka akan memulakan kerja-kerja mereka bentuk pada akhir bulan September 2021 bagi fasa 1A, iaitu daripada Tun Dr. Lim Chong Yu Interchange ke Tun Dr. Awang Interchange. Datuk Yang Di-Pertua, ada satu isu yang telah dibangkitkan oleh beberapa yang berhormat di sini, iaitu berkenaan dengan lapangan terbang antarabangsa Kulim. Yang berhormat Pantai Jejak dan juga Macang Bubuk telah bangkit mengenai cadangan pembangunan lapangan terbang antarabangsa Kulim atau KXP. Ya. Seperti yang berhormat sedia maklum, pembinaan KXP adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan. Kerajaan negeri berpendirian cadangan KXP ini perlu diteliti secara mendalam dan lebih terperinci. Pendirian ini telah disuarakan secara konsisten dalam ulasan-ulasan kerajaan negeri kepada Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN melalui mesyuarat Jawatankuasa Kerja MPFN dan juga mesyuarat Kawal Selia MPFN. Selain daripada itu, JPS juga telah membangkitkan mengenai sungai yang terdapat di pertengahan tapak cadangan KXP tersebut serta ketidaksesuaian pelaksanaan diversion bagi Sungai Jerung di situ. JPS juga turut memaklumkan bahawa kualiti air Sungai Muda yang berdekatan dengan cadangan tapak KXP perlu dipelihara memandangkan sungai tersebut merupakan sumber air bersih bagi negeri Pulau Pinang dan juga negeri Kedah. Selain daripada risiko ancaman kepada sungai, kerajaan negeri juga berpendirian bahawa kerajaan persekutuan seharusnya memberi penjelasan mengenai status projek KSP ini
kerana ia juga berkait secara langsung dengan projek pembesaran dan penaktarafan LTAPP ataupun Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang. Seperti yang berhormat semua sedia maklum, projek pembesaran LTAPP amat diperlukan kerana statistik menunjukkan bahawa kapasiti lapangan terbang di Pulau Pinang sudah lama dilampaui. Pada tahun 2019, jumlah penumpang telah mencecah 8.3 juta orang, meskipun kapasiti lapangan terbang kita hanyalah 6.5 juta. Maksudnya kita dah over capacity. Namun begitu, projek pembesaran LTAPP yang diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan telah pun ditangguh pelaksanaannya apabila Kerajaan Persekutuan yang baru ditubuhkan pada awal tahun lepas. Alasan yang diberi oleh Menteri Pengangkutan adalah bahawa semua projek lapangan terbang di Malaysia akan ditangguh secara menyeluruh sehingga hasil kajian National Airport Strategic Plans dimuktamadkan. Justru itu, Kerajaan Persekutuan perlu memberi penjelasan sama ada KXP ini telah pun dipersetujui atau tidak. Kerana kajian National Airport Strategic Plan masih belum selesai, Datuk Yang Betul. Minta penjelasan. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Bunga di atas penggolongan berhubung dengan isu, khususnya isu lapangan terbang antarabangsa KULIM, KXP, dan juga berhubung dengan projek pembesaran kepada lapangan terbang antarabangsa yang lepas ini. Jadi untuk lapangan terbang antarabangsa KULIM, KXP ini, saya telah dicabar oleh MCA Pulau Pinang untuk membawa isu ini kerana mereka telah lupa bahawa Presiden mereka adalah Menteri Pengangkutan sekarang. Jadi saya membawa isu KXP ini, bagi saya kepentingan rakyat negeri Pulau Pinang, khususnya sumber air iaitu Sungai Muda yang bakal dijejaskan sehubungan dengan pembangunan projek itu akan membawakan impak kepada negeri Pulau Pinang. Tapi itu adalah hal negeri Kedah. Saya akur bukan di medan ini untuk bincangkan tentang projek pembangunan infrastruktur negeri lain. Tetapi seperti mana tadi Yang Berhormat Tanjung Bunga bangkitkan tentang alasan Menteri Pengangkutan yang telah menghentikan projek pembesaran lapangan terbang antarabangsa yang lepas ini, saya ingin merujuk kepada satu laporan akhbar The Vibes yang bertarikh 4 Ogos 2021, di mana ia telah memetik seorang ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, iaitu Yang Berhormat Seberang Jaya, telah mencadangkan supaya negeri Pulau Pinang patut tutup lapangan terbang antarabangsa yang lepas untuk memberi laluan kepada cadangan pembangunan lapangan terbang antarabangsa KULIM ataupun KXP. Tadi Yang Berhormat Tanjung Bunga ada bangkit, ada banyak alasan yang diberikan, tetapi pula lah lapangan terbang antarabangsa KULIM ini diberikan lampu hijau ataupun green light untuk dijalankan. Adakah ini tanda-tanda berhubung dengan keputusan ataupun pendirian Kerajaan Persekutuan di mana ancaman ke ataslah lapangan terbang antarabangsa? Okey, masalah jelas. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat Pangkalan Kota. This is exactly apa yang kita nak tahu, Datuk Yang Betul. Kerajaan negeri memang ingin tahu pendirian yang jelas daripada Menteri Pengangkutan. Apakah pendirian Kerajaan Persekutuan? Adakah projek KXP ini telah pun dipersetujui dan diluluskan? Dan sekiranya apakah terjadi dengan projek pembesaran lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang? Tapi yang hairannya hari itu kita baca di surat khabar pun ada wakil MCA di Pulau Pinang yang membantah projek KXP. Padahal Presiden MCA sendiri yang menjadi Menteri Pengangkutan. Sepatutnya dia bantah kepada Presiden sendirilah. Yang minta jelas sekejap. Ya, adakah apa yang telah diberitahu oleh Yang Berhormat Tanjung Bunga telah memberi saya satu pandangan bahawa KULIM, lapangan terbang KULIM ini adalah untuk sengaja nak mengancam Pulau Pinang. Ya, macam isu politik lah. Tak ada isu lain lah. Ini adalah alasan politik sahaja. Oleh itu, MCA pun sudah menjadi satu Menteri Pengangkutan yang langsung tiada kuasa, tetapi berada dalam kerajaan itu hanya untuk dapat jawatan. Saya nak menanya Yang Berhormat Tanjung Bunga, apakah logik satu lapangan terbang KULIM dibina if it's not hanya untuk persecute negeri Pulau Pinang dengan izin? Betul.
Tanjung Bunga, saya nak Ya. peringatkan Baik. saya sudah akan, lebih daripada 20 minit. dah tak banyak dah, Datuk Yang Betul. Saya minta kalau boleh rumuskan. Okey, baik. Datuk Yang Betul, kita semua di sini sedia maklum. Lapangan terbang antarabangsa Negeri Pulau Pinang adalah antara airport yang paling mempunyai paling profitable untuk MHB. Dia mempunyai passenger growth yang antara yang paling tinggi di Malaysia, mempunyai kargo yang kedua paling tinggi di negara Malaysia. Ia adalah airport lapangan terbang yang sangat penting dan kritikal bagi wilayah utara. Ya. Jadi itulah yang kita nak tahu, sama ada jangan dipolitikkan, ya. Kita harap bahawa Kerajaan Persekutuan jangan bermain politik dengan lapangan terbang antarabangsa Negeri Pulau Pinang. Fokus kepada apa yang telah pun diluluskan dahulu, iaitu projek pembesaran kepada 12 juta passengers per annum, dan kita nak tahu juga pendirian mengenai KXP. Baik, Datuk Yang Betul, Yang Berhormat Sungai Dua bangkitkan isu tentang pemotongan bekalan air, ya, dan mengharapkan agar PBA dapat memberi kelonggaran kepada pengguna-pengguna, khususnya dalam keadaan COVID inilah. Untuk makluman Yang Berhormat, pihak PBAPP akan mempertimbangkan untuk tidak memotong bekalan air bagi tarif 1, iaitu pelanggan domestik, semasa keadaan pandemik sehingga ke suatu tempoh yang akan diberitahu kelak. Manakala bagi isu penggantian paip air utama, penggantian paip utama di kawasan Dun Sungai Dua akan dikaji dan diperuntukkan di dalam belanjawan PBAPP bagi tahun 2022. Walau bagaimanapun, penggantian paip air yang telah dan sedang dilaksanakan oleh PBA di SPU adalah seperti berikut. Tahun 2019, satu projek telah disiapkan di Kampung Sungai Korak. Tahun 2020, satu projek telah disiapkan di Jalan Muhammad Saad. Dan tahun 2021, dua projek sedang dilaksanakan di Jalan Padang Tembusu, Penaga, dan di Jalan Kampung Tok Bedu ke Kampung Pokok Jenerih. Selain itu, Yang Berhormat Sungai Dua juga membangkitkan soalan apakah tindakan dan alternatif kerajaan negeri dalam menyediakan sumber air mentah bagi negeri Pulau Pinang dan tidak bergantung kepada sumber air dari negeri Perak dan Kedah. Untuk makluman Yang Berhormat, Sungai Muda hanya dapat memenuhi keperluan air mentah negeri Pulau Pinang sehingga tahun 2025. Sumber tambahan air mentah bagi negeri Pulau Pinang telah dikenal pasti dalam Penang Water Supply Initiative 2050 yang dicadangkan oleh PBAPP. Justru sumber air mentah tambahan yang dikenal pasti adalah melalui skim bekalan air Sungai Perai serta skim penyaluran air mentah Sungai Perak. Projek penyaluran air mentah Sungai Perak ini tergendala kerana Kerajaan Negeri Perak ingin menjual air terawat manakala Negeri Pulau Pinang ingin membeli air mentah. Status terkini pula, Kementerian Alam Sekitar dan Air telah bersetuju untuk melantik perunding untuk membuat kajian tentang option-option yang sesuai bagi pelaksanaan projek ini. Kajian ini sedang dijalankan dan dijangka siap pada bulan November 2021 dan kita harap pada waktu itu setelah kajian dijalankan, satu kata putus dapat kita perolehi mengenai masa depan projek inilah. Selain itu, PBA juga sedang mempertimbangkan skim penyah garaman, iaitu desalination, ya, sebagai alternatif untuk mendapatkan sumber air. Projek ini dicadangkan untuk dimulakan sekiranya projek penyaluran air mentah dari negeri Perak masih tertangguh menjelang tahun 2025. Maksudnya, sekiranya kita sampai tahun 2025 masih kita tak dapat air daripada Sungai Perak, maka mungkin terpaksa negeri Pulau Pinang menggunakan kaedah penyah garaman air laut. Namun demikian, perlu tahulah kalau kita buat desalination maka kos air adalah sangat tinggi, ya. Okey, Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, Datuk Yang Di-Pertua, saya nak menjelas sikit tentang air, punca air ni. Kita selalu bincang tentang air ni, Kedah selalu, khususnya seorang pemimpin lah, selalu menyatakan seolah-olah kita sedang merompak hak Kedah dan sebagainya lah. Saya tidak mau masuk ke dalam isu itu. Tetapi dinyatakan, dengan izin kita, we are talking about desalination now. So, bagaimana pula dengan rancangan sebelum ini yang pernah diwar-warkan bahawa ada juga rancangan untuk mengambil air daripada Sungai Perai. Is that
still kalau Perak bagaimana pula dengan Sungai Prime? Ya. Ini soalan saya. Terima kasih Yang Berhormat. I think Tanjung Bunga, I give you another 2-3 minutes lah. Okey. Skim untuk penyaluran air Sungai Perai sememangnya dalam perancangan juga. Dia antara option, tapi masalah dengan Sungai Perai ni kapasitinya tidak begitu besar kalau nak banding dengan Sungai Perak. Jadi kalau kita buat pun dia tidak akan cukup untuk menampung keperluan di negeri Pulau Pinang. Maksudnya punca lain masih lagi diperlukan. Kalau kita buat kita ambil air Sungai Perai pun memang pada satu tahap tidak akan mencukupi, dan oleh itu antara option yang lain adalah penyagharaman lah, desalination. Sebab kita perlukan secara berskala besar. Kita akan ada pulau-pulau yang baru yang akan ditambak, keperluan air mesti akan meningkat di negeri Pulau Pinang. Okey, sebab kekurangan masa, saya akan terus ke isu terakhir iaitu infrastruktur telekomunikasi. Saya akan isu PDPR tadi dalam soalan lisan saya telah jawab, Datuk Yang Betul, jadi saya tak akan ulang. Hanya di sini saya lihat okey, untuk Yang Berhormat Macang Bubuk dan Yang Berhormat Kemantan Berangan ada bangkit mengenai inisiatif kerajaan negeri dalam membantu golongan yang tidak mampu memiliki peranti elektronik. Sebagai makluman, meskipun bidang pendidikan terletak di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan, namun Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah mengambil inisiatif menubuhkan sebuah pasukan khas task force program komputer e-pembelajaran. Ini di bawah Yang Berhormat Padang Lalang, dan saya yakin Yang Berhormat pun nanti mungkin boleh tambah. Dan melalui program ini kita telah mendapat sumbangan daripada syarikat-syarikat yang telah membantu, dan kemudian kita telah mengagihkan komputer riba kepada pelajar-pelajar. Jadi untuk mengakhiri, Datuk Yang Bertuah, Kerajaan Negeri adalah amat komited untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan pengangkutan dilaksanakan dengan kaedah yang paling cekap dan lestari bagi kemaslahatan bersama rakyat Pulau Pinang. Justru Kerajaan Negeri berharap agar semua pihak termasuk jabatan dan agensi kerajaan, pihak swasta, Kerajaan Persekutuan, bahkan setiap lapisan masyarakat dapat bekerjasama dan sentiasa mendukung setiap inisiatif Kerajaan Negeri bagi membangun dan memajukan negeri Pulau Pinang ke arah mencapai visi dan misi Penang 2030. Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong Datuk Yang Betul. Terima kasih.